dan juga laman sosial mereka. Kali ini kita nak bercakap seperti yang dikatakan oleh Rif tadi berkenaan tentang penyakit kusta. Tajuk yang kita berikan suluhan pada hari ini adalah kenapa masih wujud. Jadi kita terus saja bersama secara dalam talian Dr. Rafidah Baharudin, Ketua Penolong Pengarakanan Sektor TB dan Kusta Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam Ismail dan Zaliha. Baik, Doktor, kalau boleh kita mulakan untuk pemahaman para penonton bagaimana sebenarnya situasi ataupun statistik di Malaysia ini kalau kita bercakap tentang penyakit kusta. Okey, Assalamualaikum kepada penonton semua juga ya. Untuk makluman, kusta masih wujud di Malaysia di beberapa lokaliti endemik. Dan setiap tahun kita mempunyai dalam lebih kurang 180 ke 200 kes baru. Jadi kita di Kementerian Kesihatan mendapati kejadian atau beban kusta ni berlaku di beberapa lokaliti endemik. Bila kita sebut lokaliti endemik tu, kita mungkin melihat kepada kadar insiden atau kadar prevalent mengikut penduduk di bilangan penduduk di lokaliti tersebut. Jadi di Malaysia ni kebanyakan lokaliti endemik berada di beberapa negeri sajalah seperti di Pahang, Sabah, Sarawak dan juga ada juga di Negeri Sembilan dan lain-lain negeri. Ya, Doktor, berkenaan tentang kita ingin melihat bagaimanakah isu antara program imunisasi kebangsaan yang dilaksanakan sejak puluhan tahun yang lalu dan juga pencegahan penyakit-penyakit berjangkit seperti ini. Bagaimana tahap kejayaan dan juga konsistensi program imunisasi kebangsaan untuk mencegah penyakit-penyakit berjangkit khususnya seperti mana penyakit-penyakit kusta? Okey, kita tahu vaksinasi ia bukanlah rawatan, ia adalah salah satu metod untuk mencegah. Jadi memang boleh dikatakan kita semenjak saya kecil atau sebelum lagi zaman mak kita sudah ada program imunisasi. Tahun demi tahun ada penambahbaikan dari segi dos, ada jenisnya dan sebagainya. Dan kusta juga secara jujurnya walaupun kita tidak mempunyai vaksin yang khusus untuk mencegah kusta sebab kusta sudah tidak lagi orang kata menjadi satu penyakit berjangkit yang tidak seperti penyakit berjangkit yang lain seperti TB dan lain-lain COVID dan sebagainya. Tetapi kusta ni lebih membebani beberapa golongan risiko terutamanya kontak rapat. Namun begitu, kita semua maklum bahawa kita ada BCG, vaksin BCG yang diberikan kepada setiap bayi yang baru lahir khusus untuk penyakit TB, tetapi memandangkan ia juga BCG ni dia boleh juga memberi perlindungan kepada bayi, terutama bayi yang menjadi kontak rapat kepada kusta. Dia boleh juga mencegah bayi tersebut daripada mendapati kusta, tetapi dalam 50-60% macam tu sajalah. Dr. Rafidah, dari aspek perawatan, apakah ada sebarang teknologi terkini yang dapat kita kenal pasti untuk merawat penyakit kusta berbanding dengan teknik perawatan yang dahulu? Ya. Okey, jika kita bandingkan pada sebelum 1940-an pada tahun 1800 atau earlier, dulu kita tidak ada ubat antibiotik. Bermula 1940-an kita ada Dapsone diperkenalkan. So kita start mula bagi monoterapi lah satu jenis antibiotik saja. Tetapi didapati pada tahun 1960-an Dapsone tu pesakit mula resistant kebal terhadap ubat tu. Maka pada tahun 1981 sehingga kini kita masih pakai 3 jenis ubat antibiotik, iaitu selain daripada Dapsone ada lagi tambah 2 iaitu rifampicin dan clofazimine. Dan pesakit bergantung kepada jenis sakit kusta tu, tempoh rawatan adalah di antara 6 bulan sehinggalah kepada 18 bulan atau kemungkinan lebih lah, bergantung kepada progres pesakit itu juga. Doktor, disebutkan tadi penyakit kusta ini boleh berjangkit melalui kontak rapat dan juga mungkin sentuhan secara fizikal. Jadi apakah isolasi masih lagi diperlukan untuk kita membasmi dan juga merawat mereka yang terkena penyakit kusta ini, dan apakah hanya rawatan antibiotik saja sudah mencukupi? Saya perlu korekkan sedikit Ismail, bukan melalui sentuhan Ada kajian yang beberapa kajian kecil mengatakan boleh melalui sentuhan, tetapi secara jumhurnya secara keseluruhannya di dunia ni kita mengatakan bahawa jangkitan adalah melalui rembesan rembesan di udara apabila pesakit kusta yang tidak dirawat, tidak makan ubat itu dia patut
atau bersih. Dan kontak rapat, istilah kontak rapat di dalam kawalan kusta adalah apabila seseorang individu yang terdedah kepada pesakit yang tidak dirawat itu, tempoh pendedahan itu sekurang-kurangnya 20 jam dalam tempoh 1 minggu dan sekurang-kurangnya 3 bulan lah, 3 bulan atau lebih. So tiap minggu 20 jam dia terdedah. Itu istilah definisi kontak rapat. Bukan melalui sentuhan tetapi melalui respiratory droplet ataupun titisan air atau rembesan yang keluar daripada pesakit. Jadi pengasingan sudah tidak lagi dipraktiskan semenjak bermulanya rawatan antibiotik. Sebab kenapa? Saintis pun dah cakap dengan hanya 1 dos saja, walaupun tempoh tu panjang, saya nyatakan tadi 6 ke 18 bulan ataupun lebih, tetapi kalau pesakit kita kesan, kita start dia ubat dalam 1 minggu atau seminggu macam tu, 1 hari ke seminggu macam tu, dia dah start makan ubat, dia dah tak boleh menjangkiti orang lain dah. Jadi tidak ada isu pengasingan. Kontak-kontak rapat cuma kita syorkan kalau di rumah tu buka tingkap supaya bakteria Mycobacterium leprae tu, nama bakteria tu dia mati. Sebab bakteria ni dia tak suka cahaya matahari. Kalau kita buka pintu semua dan pengudaran bagus, dia boleh mati. Doktor, bagaimana pula perkaitan antara kusta dan juga sistem imun seseorang itu? Apakah ia orang yang mempunyai sistem imun lebih rendah, lebih cenderung untuk mendapat kusta, ataupun sebaik saja mereka sembuh daripada penyakit kusta ini, adakah ia juga akan memberi kesan kembali semula kepada sistem imun mereka? Ya, bila Salihah menyentuh kepada sistem imun, apa jua penyakit-penyakit, dia memang untuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang mengurangkan daya tahan dirinya seperti kanser, ubat-ubat yang diambil pun boleh melemahkan dia juga secara ini. Juga penyakit kronik seperti kencing manis yang tidak terkawal, lagi penyakit yang memang dah ada penyakit paru-paru dan sebagainya, banyak lagi penyakit-penyakit SLE dan sebagainya. Jika dia ada penyakit-penyakit kronik yang melemahkan daya tahan diri dia, immunity dia, apa jua bakteria, apa jua kuman, virus dan sebagainya masuk, dia memang mudah untuk susceptible lah, untuk berisiko untuk menjadi mendapat jangkitan tersebut, terutamanya jika terdedah terlampau lama. Jadi memang daya tahan diri dia kalau lemah mudah untuk mendapat kusta. Dan jika terdedah jika kita tidak terdedah tak ada isu, sebab kita kena ingat kusta ni dia bukannya macam sakit-sakit penyakit-penyakit yang lain. Dia bukanlah di sana sini ada kusta. Dia macam saya kata tadi, kalau ada kontak rapat tu yang berisiko, atau jika dia berada di lokaliti endemik, dia berisiko. Doktor, apabila kita memaparkan wajah dan juga bukan wajah tetapi gambar-gambar berkaitan tentang tubuh badan pesakit yang terkena dengan kusta ini, persoalannya apakah kesannya kepada tubuh badan pesakit dikatakan sebagai irreversible ataupun tidak boleh untuk kembali kepada keadaan asal sebelum terkena penyakit kusta? Ismail, bila kita tengok, bila kita bayangkan kusta, biasa kita bayangkan terus cacat-cacat. Kita kena ingat dulu kusta ni dia sebenarnya asalnya penyakit kulit. Dia sejenis penyakit kulit yang kronik, tetapi kenapa sampai stage cacat tu? Apabila dia sudah ada tumpuk-tumpuk, dia sedari dia adalah kontak rapat, dia pernah terdedah. Dia bermula dengan tumpuk-tumpuk putih yang tidak gatal, yang hilang dari sentuhan dan sebagainya. Tetapi dia tak pergi ke saringan atau dia tak pergi ke klinik. Bila dia nampak, dia perak, orang kata simpan sampai tumpuk tu dah banyak-banyak, dan kuman itu tu pun dengan masa dia menyerang urat saraf. Itu bila dah sampai tahap kuman menyerang urat saraf itu, maka pesakit boleh jadi cacat lah, maksudnya macam yang kita tengok dalam gambar tu jari bengkok-bengkok, kaki pun dah tak boleh ini, separuh tu terlibat dengan mata juga, muka menjadi macam leonine faces, macam itulah bonggol-bonggol di sana sini, boleh merubahkan wajah juga selain daripada cacat-cacat yang ada di gambar sekarang ni lah. Doktor, dan kesan dia tu adalah, of course bila dah cacat, apa akan jadi? Kalau kita cacat nak makan pun tak boleh, betul tak? Nak makan ubat rawatan pun susah. Jadi ini yang sangat-sangat menyulitkan keadaan lagi bila kita menyentuh kepada rawatan dan kualiti kehidupan pesakit kusta itu. Doktor, bila disebut juga tentang rawatan, apakah ada situasi bila mana
drug ataupun ubat yang dimasukkan itu ditolak oleh badan pesakit. Jadi dalam situasi itu, pelbagai ubat pun telah dicuba tapi masih tidak dapat merawat situasi seorang pesakit. Apakah lagi alternatif yang ada? Dia macam ni, bila kita bagi rawatan, ya, apa jua rawatan lah yang terutama melibatkan antibiotik dan beberapa rawatan, kita biasa follow up. Bila kita start ubat, kita follow up, jumpa balik pesakit dalam masa 2 minggu, kemudian setiap bulan ada dia punya schedule dia untuk melihat jika ada kesan sampingan. Kita tidak nafikan ada segelintir, ya, tidak banyak, tidak sampai 1% pun, ya, yang ada tindak balas, ya, adversity terhadap ubat. Tetapi bergantung kepada tahap tindak balas dia. Kalau tahapnya tidak teruk, ya, kita hold dulu dan kita akan mulakan semula, atau kita ada alternatif rawatan antibiotik yang lain yang akan dimulakan lah, yang akan diberikan, ya, sebab dia tidak boleh dengan antibiotik tu, maka kita akan beri mungkin second line drug. Seketika tadi, doktor, kita menyaksikan kesan-kesan di bahagian external organ ataupun di luar bahagian tubuh badan. Yes. Ya, tetapi apakah kesannya juga kepada internal organ ataupun organ-organ dalaman bagi pesakit? Ya, dia boleh menyebabkan sedikit kerosakan kepada buah pinggang dan juga di hati, di liver, ya, liver. But then again, macam saya kata, golongan yang mendapat kesan sampingan itu tidak banyak. Dan salah satu yang kesan sampingan itu dia boleh libatkan darah, kita punya itu boleh drop kandungan darah tu. Jadi macam saya kata, bila ini berlaku, kita akan sama ada hold dulu ubat itu, kita monitor pesakit, atau kita akan bagi rawatan antibiotik yang lebih sesuai. Doktor, apakah pernah juga wujud recurring cases ataupun seorang pesakit yang telah pun sembuh dan beberapa tahun selepas itu kembali mendapat kusta? Boleh berlaku. Kalau di Malaysia ni, kita ada dalam beberapa kes macam tu dah dalam 5% ke 10%. Namun begitu, kita kena pastikan jugalah itu benar-benar kes berulang, ya, bukan kes yang dia dulu dia terhenti rawatan, dia cicir rawatan dan dia tak ambil makan ubat dengan betul pada rawatan yang pertama. Tetapi memang ada yang kes berulang, ya. Berkenaan untuk mendapatkan kehidupan berkualiti, walaupun sekiranya kita sudah terjangkit dengan kusta ataupun kesan daripada kita pulih daripada kusta, bagaimana seseorang pesakit boleh menjalani kehidupan yang berkualiti dan juga kehidupan yang mungkin lebih baik walaupun mungkin terjangkit ataupun terdedah kepada penyakit kusta ni, doktor? Kehidupan yang kualiti ni, kita di Kementerian Kesihatan, kita memang galakkan pelibatan pelbagai agensi. Apabila seseorang itu telah cacat, tadi sebelum talk kita ni, kita ada talk pasal carnival OKU dipaham, betul? Jadi kita tahu kebanyakan pesakit kita sudah ada grade 2 deformity atau irreversible deformity yang tidak boleh nak reverse lagi. Jadi kita di kementerian, doktor-doktor kita di kementerian, bila ada saja pesakit yang mempunyai kecacatan, mereka perlu rujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan segala jenis bantuan. Nombor 1, kena berdaftar di bawah OKU punya kad, dapatkan kad, dan from there dia boleh dapat privileges dan sebagainya. Dan JKM saya yakin satu jabatan yang sangat prihatin terhadap golongan ini. Selain daripada itu, pesakit kusta juga ada satu pertubuhan NGO yang boleh memberi treatment allowance scheme untuk kelangsungan pendapatan dia pada hari tersebut, ya. Doktor, sering kita dengarkan juga mencegah lebih baik dari merawat. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh warga masyarakat secara amnya untuk mengelakkan dari terdedah kepada risiko jangkitan kusta? Okey, nombor 1 saya ingin ulang, kusta ni bukanlah di sana sini, di seluruh Malaysia pun kes baru paling tinggi pun setakat ini adalah dalam 200, ya. Jadi kepada masyarakat saya ingin tekankan bahawa jangan risau, ia adalah penyakit berjangkit, dan jangkitan itu kalau kita bukan kontak rapat, kita tidak perlu risau, ya. Kalau terdedah sekali 1 jam dalam tempoh sebulan, jangan risau.
Jadi kita yang penting saya nak pesan kepada masyarakat, jangan stigma dan diskriminasi pesakit kusta. Itu satu. Bila kita berbuat demikian, kita pergi, kita nampak pesakit kusta, ya, ia memberi kesan negatif terhadap bukan sahaja diri kita sendiri, terhadap pesakit tu terutamanya, ya. Nombor dua, cara mencegah juga yang pesakit tu dia kena makan ubat sehingga sembuh. Sebab kalau dia berhenti dan cicir, kemungkinan kuman tu makin membiak semula, kemudian ia boleh menjangkiti lagi orang yang di dalam rumah tu. Yang kedua, kontak rapat perlu disaring mengikut arahan doktor lah. Ada tempoh saringan untuk kontak rapat ini kena pasti. Jika tidak datang, kita risau dia dah start ada tumpuk-tumpuk putih, kita tak kesan dia awal, maka cycle tu, ya, dia akan merebak pada orang lain pula. Dia ada kusta, dia merebak pula sebab tak kesan awal, atau lebih teruk lagi dia boleh mendapat kecacatan after 10 years or 5 years, ya. So itu pesanan kita untuk bercegah. Lagi satu, KKM kita akan memulakan rawatan profilaksis untuk kontak rapat dan juga untuk komuniti yang berisiko yang menetap di lokaliti endemik. InsyaAllah kita mulakan pada tahun inilah. Okey, baik. Kita harapkan agar dari semasa ke semasa perkembangan pembaharuan dari segi rawatan itu akan dapat dilaksanakan. Terima kasih Dr. Rafidah bersama dengan kami. Terima kasih Ismail Zaliha. Okey, alhamdulillah, satu perkongsian yang baik. Penyakit kusta, suatu penyakit yang dikira antara penyakit tertua di dunia sejak daripada ratusan tahun yang lalu. Jadi sama-samalah kita bertanggungjawab untuk membasmi dan juga memastikan agar tiada stigma dalam kalangan masyarakat, khusus pada mereka yang terjangkit dengan penyakit kusta. Malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga ada menggariskan panduan bagaimana untuk mengendalikan situasi ini. Baik, dari segmen